Sebenarnya modus operandi online scammer ni adalah berbeza-beza mengikut jenis penipuan yang dijalankan lah. Walau bagaimanapun majoritinya adalah berasaskan taktik yang sama, iaitu spoofing ataupun pemberdayaan melalui penyamaran, impersonation ataupun misrepresentation, ataupun melalui penyalahgunaan identiti, terutamanya yang melibatkan markau scam. Ada yang menyamar sebagai pegawai daripada bank negara ataupun bank-bank komersial. Ada juga yang membuat website ataupun aplikasi palsu yang menyerupai laman yang asli. Ada juga yang menyamar sebagai pemberi pinjaman wang berlesen, tapi sebenarnya pinjaman tu tak wujud. Dan terbaru, ada yang menyamar sebagai rakan ataupun ahli keluarga melalui penyamaran di aplikasi WhatsApp. Sebenarnya ianya boleh dikatakan sebagai antara kes jenayah tertinggi di Malaysia. Menurut laporan pihak PDRM, sepanjang tempoh PKP yang bermula pada 18 Mac hingga 4 Ogos tahun 2020, jenayah dagang telah mencatatkan jumlah kes yang tertinggi sebanyak 2,500 kes dengan kerugian sebanyak 17 juta. Ini diikuti dengan pinjaman tidak wujud 1,582 kes yang melibatkan kerugian 18 juta, markau scam 1,001 kes dengan kerugian 50 juta, love scam 481 kes dengan kerugian 18 juta dan tipu SMS sebanyak 91 kes dengan kerugian RM800,000. Walaupun jenayah dagang merekodkan jumlah kes tertinggi, namun dari segi kerugian didapati jenayah markau scam yang mencatatkan jumlah yang paling tinggi, iaitu 50 juta. Teknik dan taktik ni dia sentiasa berubah-ubah. Scammer ni licik, sentiasa menyelesaikan diri dengan teknologi semasa. Mereka pandai bermain dengan fikiran dan emosi kita untuk meyakinkan kita bahawa kita tidak ditipu. Tapi antara langkah yang boleh kita ambil adalah dengan menjawab beberapa soalan yang saya akan kongsikan di sini. Kiranya jawapannya ia, salah satu kepada soalan-soalan tu, ada kemungkinan besar ia adalah satu penipuan. Soalan pertama, adakah anda dihubungi dengan secara tiba-tiba? So kalau anda mendapat call daripada pegawai bank ke ataupun pegawai polis ke dengan secara tiba-tiba, ada kemungkinan adalah scam. Kemudiannya, adakah anda diminta untuk berkongsi maklumat peribadi? Sebab biasanya kalau pemanggil ni dia, kalau yang benar-benar dia dah tahu pun siapa yang di call, maklumat peribadi orang yang dipanggil tu. Jadi kalau anda ditanya dengan soalan-soalan maklumat peribadi, dan ada kemungkinan sebenarnya ia adalah satu online scam. Ketiga, adakah anda diminta untuk merahsiakan panggilan tersebut? Contohnya, katalah selepas habis call tu, sebelum habis tu dia kata jangan bagi tahu pada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda mengenai panggilan ini. Soalan yang keempat dan yang terakhir, adakah anda didesak untuk membuat keputusan? Adakah anda diminta untuk kena bagikan maklumat password tu sekarang, ataupun kena pindahkan wang secara online sekarang? So kalau anda diminta untuk membuat keputusan dengan mendesak, itu juga menunjukkan mungkin anda sedang mengalami satu online scam. Mangsa harus tampil ke hadapan dan membuat laporan polis secepatnya mungkin supaya ianya dapat disiasat dengan kadar segera. Pihak MCMC dalam hal ini akan memberikan bantuan teknikal kepada pihak polis. Kemudian mangsa juga diminta untuk menyimpan bukti-bukti yang relevan, contohnya pesanan teks, tangkapan layar, rakaman audio panggilan dan lain-lain yang dapat membantu pihak polis dalam siasatan mereka. Ia juga termasuk memberikan akses kepada peranti mangsa untuk tujuan analisa lanjut oleh pihak berkuasa.
Dalam hal ini sebenarnya pihak yang sesuai untuk menjawab soalan ini adalah pihak PDRM. Tapi dalam experience saya sendiri adalah agak suka untuk mendapatkan kembali. Online scammer ni kadang-kadang dia berada di luar negara contohnya. Jadi jangka masa untuk membuat siasatan dan mendapatkan kembali wang yang telah hilang akibat daripada online scammer ni kadang-kadang agak sukar lah. Sebenarnya aktiviti penipuan ni terus berkembang. So tak ada satu kaedah yang benar-benar boleh menyelamatkan kita daripada risiko jenayah. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu perhatian terhadap berita ataupun message yang sering disampaikan oleh pihak media mengenai isu-isu penipuan supaya kita aware, sedar akan cara-cara online scammer ni dilakukan sebab dia cara-cara ni akan berubah mengikut teknologi semasa. Walaupun begitu, ada dua cara lain yang boleh digunakan oleh pihak orang awam untuk membuat rujukan. Yang pertama adalah gunakan platform ataupun aplikasi Semak Mule. Semak Mule ni hanya ada di platform Android setakat ni untuk menyemak sekiranya nombor telefon ataupun akaun bank yang terlibat pernah dilaporkan kepada pihak polis. Sekiranya ada, ia kemungkinannya adalah scam lah. Kedua adalah semak slot waspada di portal sebenarnya.my yang berfungsi memberikan amaran ataupun peringatan kepada orang ramai, termasuklah memupuk kewaspadaan orang ramai terhadap penipuan dan cubaan penipuan dalam talian yang sedang aktif dilakukan pada masa sekarang ni lah.